Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabiyum syukurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu dan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan dan sertifikat pahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadah istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Ya umat, silakan Tuan Imam, Sunnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jatuh kuasa surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat yang dari mata Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kita syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambunglah kitab fiqh kan. Lama dah tinggal kitab fiqh kita ni. Tak baca pula kitab fiqh. Kalau ikutkan Jelas Takmir dia suruh sambung kitab tauhid tu. Kalau sambung tauhid tu bila nak baca fiqh memang tinggal terus aja. Tauhid tu pun nak bahas pun panjang juga. Satu-satu kan nak bahas. Kalau setakat baca memang boleh baca lah. Nanti tuan-tuan tak faham. Baca boleh tapi tak faham nanti. Dia perlukan kupasan kan, pembahasan, kupasan dan sebagainya. Baik, tak apalah. Jadi kita terus sambung tentang bab talak itu kan, betul tak? Bab talak itu di muka surat 283, menyerahkan talak kepada isteri. Betul tak? Betul kan? Menyerahkan talak kepada isteri.
tafwid at-talaq ala zaujati. Betul kan? Yang adik dia tahulah. Yang tak Ustaz kan 283 betul lah kan? Dah 283. Yang hadir lah, yang tak hadir dia tak tahu lah kan. Ada ketinggalan. Baik. Jadi malam ni kita lihat penyerahan talak kepada isteri. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi qulubihi fi dari amin. Suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak kepada isterinya. Mana suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak kepada isteri. Mana isteri menjatuhkan talak sendirilah. Boleh? Dengan syarat ada penyerahan lah. Tak serah tak ada. Biasa suami serah, jarang serah. Jadi penyerahan ni hanya sebagai pemilikan talak kepadanya. Syarat jatuh talak yang diserah kepada isteri. Yang pertama, talak itu naklah secara langsung. Secara langsung lah. Bukan bertangguh. Hari ni serah, besok baru nak lapaskan. Tak boleh. Hari ni serah, hari ni juga dia kena isteri mula mentalak dirinya sendiri. Bukan isteri mentalak suami. Isteri mentalak diri sendiri. Dengan penyerahan talak tadi, isteri mentalak diri sendirilah. Itu. Bukan isteri mentalak suami. Betul tak? Itu. Jadi talak ni lah secara langsung. Ia tidak sah dilakukan secara ta'liq. Seperti apabila esok tiba ceraikanlah dirimu, kan? Bila esok tiba ceraikanlah dirimu. Jadi besok tak boleh. Dia tak boleh bertangguh lah. Anytime hari tu diserahkan, hari tu juga dilapaskan gitu. Suami yang menyerahkan talak kepada isteri naklah seorang mukallaf. Suami yang menyerahkan talak isteri adalah naklah seorang mukallaf. Dan biasa memang mukallaf lah. Jarang lah tidak mukallaf tu tak? Itu. Justru tidak sah penyerahan suami yang masih kecil atau gila. Mula tahulah. In case kalau berlaku suaminya masih kecil. Belum balik lagi dah kahwin. Hebat lah tu. Kan? Belum balik dah kahwin kan? Ataupun suami tiba-tiba gila. Gila tak boleh lah. Dia tak boleh serahkan. Dia tidak ada kuasa pemilikan. Dia pun tak sedar diri dia kan. Tak waras. Jadi macam mana nak serahkan? Macam. Kemudian yang ketiga, isteri yang diserahkan talak juga naklah seorang mukallaf. Justru tidak sah menyerahkan talak pada isteri yang masih kecil atau gila. Tak sah menyerahkan talak pada isteri yang masih kecil atau gila. Sebenarnya dua-dua kena mukallaf lah. Mana suami bukan mukallaf, isteri juga bukanlah mukallaf. Sebab ada juga isteri kadang-kadang belum mukallaf lagi. Dah kahwin lah, dah kecil dah kahwin dah macam tu. Kecil dah kahwin tak macam tu. Tapi orang kita ni jarang lah kahwin muda. Sebelum baglik dah kahwin ni jarang berlaku lah, jarang dengar. Tapi orang asli biasalah orang asli. Orang asli ni biasa kahwin muda. Kecil-kecil kan, remaja-remaja dah ada anak kecil. Dah ada kecil. Orang asli. Orang asli, orang dusun dan sebagainya, biasalah mereka kahwin muda. Orang kita ni jarang lah. Biasanya kita, anak kita ni biasa masa mesti dulu lah, sebagainya, sekolah. Lepas tu baru kahwin lah. Kemudian yang keempat, isteri naklah mentalak dirinya. Nampak? Isteri naklah mentalak dirinya. Serta betul sebaik saja suami menyerahkannya. Nampak? Isteri naklah mentalak dirinya sendiri. Mana dia bukan, isteri bukan mentalak suami. Isteri mentalak diri sendiri. Serta betul sebaik saja suami menyerahkan kuasa. Kuasa talak. Jika isteri menawarkannya sekadar tempoh yang memutuskan ijab dan kabul, maka perceraian itu tidak sah. Jika isteri menangguhkannya sekadar tempoh yang memutuskan ijab dan kabul, maka perceraian itu tak sah.
Jadi dia kena ambil kesempatan segeralah, kan? Mungkin isteri dah mengidam lama benar lah nak cerai kan. Suami masih lagi tak bagi kuasa, tak nyerahkan kuasa untuk ceraikan, masih lagi sayang dan sebagainya. Suami isteri dah tak sayang dah. Mungkin ada jantan lain ke, laki lain dan sebagainya. Tak tahu lah, mungkin ada orang ketiga. Jadi mungkin tak minat dengan suami dia, suami sayang lagi. Jadi bila tiba-tiba isteri suami terbuka hatilah nak serahkan kuasa kepada isteri jadi isteri kena ambil kesempatan segeralah untuk mentalak dirinya sendiri. Lafaz dia tak ada pula lafaz dia. Tak ada lafaz kan? Isteri dah mentalak dia sendiri. Ni tak ada lafaz. Dia masa tu sekam satu zat dia tu lepas dia tunggu besok tarik-tarik. Ya. Macam nikah je lah. Ya. Macam nikah je lah. Jam tu macam ijab kabul kan. Jam tu saya nikahkan nikah tu saya terus terima kan je. Dia tak ada tanggung-tanggung. Tak ada tanggung. Malaysia lah mentalak diri sendiri. Mungkinlah aku tertalak ke kan, aku tertalak ke, aku talak diriku sendiri dan sebagainya lah. Tapi sini dia tak ada lah. Tak ada berapa banyak 1, 2, 3 tak payah. Kita tak cakap. Tak cakap kan, dia tak ada semula 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey. Tapi benda ni biasanya jarang berlaku lah. Jarang berlaku. In case kalau ni biasanya kalau ke mahkamah yang lama lah gitu. Lama. Dan biasanya suami jarang lah dia menyerahkan tu. Jarang suami kalau separuh tu dia kadang-kadang dia nak mendera isteri dia, dia takkan ceraikan dia. Walaupun isteri minta cerai, dia tak nak ceraikan. Nanti kadang-kadang kes pemperpanjangan lah. Sampai kepada jawatan kuasa pendamai tak selesai, kemudian sampai pada hakam. Itu pun kadang tak selesai. Hakam pun habis tahun 2 tahun juga belum selesai lah ke hakam. Kan? Hakam ni makna suami menyerahkan kuasa kepada hakam. Suami pun boleh menyerahkan kuasa kepada hakam untuk menceraikan isteri dia. Itu kalau biasa kes, kalau berpanjangan lah, tak selesaikan je. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan Nabi telah beri pilihan kepada isteri-isterinya sama ada hidup kekal bersama-samanya atau berpisah. Rupanya Nabi pun pernah memberi pilihan kepada isteri baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya mereka tak betah hidup dengan Nabi, tak confident hidup dengan Nabi bagi pilihan pada isteri baginda untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna matikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan pada kamu pemberian mut'ah, sabati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wasarrihkunna sarahan jamila. Jadi sebab itu jika pilihan berpisah yang diberi oleh Nabi kepada isteri baginda itu tidak memberi kesan, sudah tentu pilihan tersebut tidak mempunyai sebarang makna. Tapi kesudahannya isteri baginda masih tetap kekal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah bagi pilihan lah. Asal punca berlaku macam ni kenapa? Ada pertikaian dalaman lah. Masalah dalaman isteri baginda tadi, mereka bergaduh sama mereka lah. Ada perasaan cemburu, gaduh dan sebagainya. Maka itu yang Nabi bagi pilihan
berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi. Jadi sama ada mereka asalnya mereka macam ni, mereka minta nafkah. Asal Quran itu berkenaan dengan si baginda minta nafkah lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berkumpullah depan Nabi minta nafkah lebih. Dia jampu tak cukup sebagainya. Tapi isi Nabi tadi ditegur oleh pak mentua ataupun ayah masing-masing. Contohnya Hafsah ditegur oleh Sayyidina Umar, Aisyah ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu semua pak mentua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendapat teguran daripada ayah masing-masing supaya jangan minta lebih nafkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi memang membuat pilihan untuk hidup dalam keadaan zuhud. Hidup dalam keadaan zuhud. Hidup dalam keadaan, dan Nabi pun pernah sebut dan doa Nabi, Allahumma abitna miskinan, Allahumma hayya miskinan wa abitna miskinan. Ya Allah, aku hidupkan keadaan miskin. Betul? Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Itu pilihan daripada Rasulullah SAW sendiri. Kalau ikutkan, apa je Nabi boleh dapat? Betul kan? Nabi kalau ikut dalam peperangan, Nabi mendapat 1/5 daripada ghanimah, harta rampasan perang. Sekali ikut perangan dia mendapat 1/5. Harta rampasan perang. Yang lain itu dibagi pada tentera-tentera yang ikut dalam peperangan lah. Jadi kalau banyak peperangan ikut Nabi, memang banyaklah dapat. Nabi dapat harta banyak, harta ghanimah banyak dapat. Kemudian harta pai, harta pai ni harta yang Nabi dapat hasil daripada rampasan daripada orang kafir tanpa Nabi ikut peperangan ataupun tak ada berlaku peperangan, tapi dapat dirampas. Itu pun Nabi juga mendapat bahagian. Jadi kalau ikutkan Nabi banyak harta yang dapat, tapi kebanyakan harta itu telah pun disedekahkan kepada orang fakir miskin. Nabi tak suka lah harta benda yang banyak disimpan dalam rumah baginda. Salam. Kalau ada harta, ada emas dan sebagainya, Nabi tak senang duduk, Nabi akan terus mensedekahkan kepada fakir miskin. Itulah pilihan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya isi baginda masih nak kekal dengan Nabi, maka terus kekal. Kalau rasa tak nak kekal, boleh diceraikan. Dipisah daripada Rasulullah. Tapi asalnya semua isi Nabi masih tetap kekal bersama dengan Rasulullah sehinggalah kepada kewafatan masing-masing. Baik. Kemudian masalah talak. Jika talak alika lepas talak diucapkan dalam bahasa Arab oleh seorang lelaki yang bukan beragama Arab, berbahasa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, maka talak tidak jatuh kerana dia tidak memaksudkannya. Dia pun tak faham menyebut-sebut macam tu kan? Dia hanya sebut-sebut saja lepas talak, sedangkan dia tak tahu pun mana talak. Jatuh ke tak jatuh? Jatuh. Wa huwa la yadri ma'nahu fa innahu la yaqum talaqahu li intifa'i qasdiha. Barang siapa yang melafazkan lafaz talak dengan bahasa Arab yang dia ni bukan orang Arab tapi dia orang Ajam. Orang Ajam ni orang selain Arab lah. Padahal dia tak tahu maknanya, tak tahu daripada mana dia dapat. Tak daripada mana dia dapat, dia baca-baca macam tu, rupa-rupanya lepas talak pada sini dia. Fa innahu la yaqum talaq. Maka sesungguhnya tak jatuh talak lah gitu. Kenapa? Liintifa'i qasdi. Kerana tenapinya qasad. Tenapinya niat ataupun qasad. Memang tak ada niat apa-apa, dia pun tak tahu. Jadi. Baik, sekiranya lafaz dalam bahasa sendiri itu tidak jelas bermaksud penceraian, maka niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya talak tersebut. Sebagaimana lafaz talak dalam bahasa Arab.
Jadi kalau lapas yang digunakan tu lapas yang tidak soreh. Betul tak? Lapas yang tak soreh, lapas yang tak jelas maknanya, ni bergantung pada niat lah. Dia sama macam lapas kinayah, macam tu. Jadi niat menjadi syarat untuk menentukan jatuh ke talak. Seandainya suami berkata pada isteri, aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Ana minki talikun dalam bahasa Arabnya. Berkata lelaki pada isterinya, ana minki talikun. Aku daripada engkau itu tertalak. Aku daripada engkau tertalak. Ataupun dalam terjemahan dia kata, aku tercerai daripadamu. Dengan niat menceraikannya, maka talak jatuh. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat cerai, talaknya tidak jatuh. Hal ini adalah kerana lafaz tersebut apabila disanadkan bukan pada tempatnya, ia menjadi lafaz kinayah. Dia jadi lafaz kinayah, yang memerlukan kepadanya min qasdi iqa'il talaq. Dia mesti ada lafaznya dan niatlah. Sebab dia lafaz macam tak berjelas kan. Aku tercerai daripadamu kan. Ini macam tak apa nampak tak clear sangatlah. Tak clear lah lepas tu. Aku tercerai padamu. Atau kalau sebut aku ceraikan kau, itu jelas lah. Ini aku tercerai padamu. Kalau bahasa Arabnya ana minki talikun. Aku daripada engkau itu tertalak. Jadi ini dia lebih kepada kinayah lah. Mana lafaz tu macam tak mau clear lah. Tak clear, tak jelas. Nak katakan talak ke tak talak ke dah supaya tak tahu. Jadi bergantung pada niat. Niat ni tentulah hakim kenalah panggil suami. Hakim kena panggil suami untuk memastikan nak dengar betul tak kalau lepaskan ni. Betul tak? Apa niat kau? Kau ada niat tak? Itu bergantung pada mahkamah lah. Bila suami tak ada mahkamah, itu jadi masalah tu. Bila hakim tak ada mahkamah, bila suami tak ada mahkamah, itu yang kena sapina kan? Kena sapina. Sila hadir untuk mendengar perbicaraan, untuk dapat pengesahan. Betul tak suami ada melepaskan? Bila tak suami tak ada, itu masalah tu. Jadi benda tu berpanjangan. Bila tu hakim kena keluarkan perintah untuk sapina supaya hadir ke mahkamah. Okey? Itu. Kalau dia tak hadir, maknanya sebab ada kadang-kadang suami dia bagi alasan. Alasannya surat tak sampai. Pada ya. Dia kata tak sampai. Aku ada kat situ, dia kata alamat tu, tapi tak ada pun surat sampai. Macam-macam lah alasan kan. Alasan suami ni, dia kalau nak mengelak benda tu, dia akan buat alasan macam-macam. Dia kata surat tak sampai, atau mungkin dia kata dia dah berpindah tempat lain. Alamat yang dihantar tu, ini bukan alamat aku, dia kata. Ini alamat orang lain. Macam-macam lah. Supaya tak nak ada ke mahkamah. Dia kata, ini bukan nama aku, dia kata, nama orang lain. Sedangkan itu nama dia. Macam tu. Jadi benda tu akan berpanjangan lah. Kalau suami dapat memberikan kerjasama, kan, sekali hantar surat, maknanya sila hadir ke mahkamah. Anda kena jadi plaintiff lah apa? Plaintiff kan? Dependent. Anda kena jadi, kalau kena tuduh siapa? Plaintiff kan dependent? Dependent kan? Dependent kena tuduh. Betul? Plaintiff orang yang mendakwa kan? Orang yang menuduh plaintiff. Ni kadang surat sampai tapi dia awak tak tahu je. Ada juga. Tak tahu, tak ada adik ke mahkamah. Ada yang buang, koyak dan sebagainya. Ada kausi dia macam tu. Itu yang kadang kata mahkamah postpone. Sedangkan nak ada mahkamah, isteri pun kadang-kadang keluarkan duit. Tambang minyak kan. Kadang kalau naik Grab pula kena tambang Grab lagi.
Lepas tu ada anak kecil pula, anak kena tinggal kat orang, kena bayar pula duit kat orang kan. Jaga anak, macam-macam lah. Jadi benda tu akan berpanjangan, jadi tak selesai lah. Jadi kalau suami memberikan kerjasama, insyaAllah kan, benda akan dapat settle dengan cepat. Tak boleh beri sama. Itulah kalau tak adil, Safina. Kalau dia tak adil, mahkamah tak boleh nak apa ni? Tentukan hukuman pada orang. Itu bukan mahkamah lah. Mahkamah lah, tapi akan Safina dulu lah. Keluarkan surat kan, saman kan. Kalau dia tak adil, mahkamah tak boleh denda orang tu ataupun dia bersalah dia. Kalau tak adil, dia akan hantar kepada surat pada penguasa. Kalau dia tak adil, dia akan hantar surat pada penguasa untuk pergi tangkap. Buat itu. Boleh? Pergi tangkap. Waran. Biasanya Kakak, tak buat ni. Biasanya mahkamah tak buat. Kalau mahkamah syariah ni. Kalau tak buat jadi masalah. Kenapa mahkamah syariah tak macam mahkamah sivil? Mahkamah sivil itu tak tahu lah, itu bidang kuasa mahkamah. Kita tak tahu. Tapi biasa dia akan tersurat lah kalau tak di mahkamah. Biasanya mahkamah hantar surat pada penguasa untuk pergi tangkap orang tersebut. Untuk supaya dihadir ke mahkamah. Okey. Kalau mahkamah tak hantar surat gitu, bukan kuasa kita lah. Itu kuasa mahkamah lah kan. Kalau dia rasa dia tak nak hantar surat, tak adalah. Tapi kalau banyak kali tak hadir, biasa dia hantar surat lah. Hantar surat supaya hadir ke mahkamah. Baik, kemudian jika suami berkata pada isterinya, engkau tercerai. Engkau tercerai. Anti-tolikun. Jadi suami berkata pada isteri, engkau tertalak. Diselangi di antara ayat tersebut dengan diam, yang dianggap memisah-misahkannya lafaz menurut pandangan umum, maka talaknya jatuh dengan talak 3. Dia terus jatuh talak 3 lah. Sebab dia lafaz cerai itu kali pertama, lepas tu dia diam. Lepas tu cerai kali kedua kan, lepas cerai kedua diam. Jadi 3 lah. Jadi 3. Kalau lafaz cerai yang kedua tu hanya untuk mentahkikkan lafaz pertama, dia akan jadi satu. Dia hanya nak mengulang balik lafaz pertama tu. Mana lafaz pertama dia kata engkau dah cerai. Lepas tu kali kedua tu dia sebut untuk mengulang semula, soal macam mengulang lafaz pertama tu kan. Dia akan jatuh salah satu. Tapi kalau bukan untuk mengulang, apalagi jarak berpisah jauh pula kan, antara lafaz pertama dan kedua, lafaz 3 pula, itu dia jadi 3 lah. Jadi 3. Jadi yang menentukan tu mahkamah lah, bukan kita lah yang menentukan. Mahkamah pun dia akan ambil kira lah. Lafaz pertama tu dilapaskan waktu bila, pukul berapa, jam berapa, di mana. Lafaz kedua pula dilapaskan di mana, pukul berapa. Mungkin lafaz pertama mungkin dia dilapaskan pagi, petang tu bergaduh lagi. Lafaz kedua pula kan, malam tu bergaduh lagi. Dah lafaz ketiga, dah 3 kali kena cerai. Jadi 3 lah kan. Jadi tempoh masa tu kan lama je. Tempoh dia sebenarnya bergantung pada mahkamah lah, hakim lah. Jadi diselangi antara tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkan menurut pandangan umum, maka talaknya jatuh dengan talak 3. Dalam penghakiman, jika dia mendakwa perulangan itu untuk membuat penegasan dakwaan, itu tidak terima kerana berlawanan dengan keadaan zahirnya. Dalam penghakiman, jika dia mendakwa perulangan itu untuk membuat penegasan dakwaan, itu tidak terima kerana berlawanan keadaan zahir. Maknanya dia sebut lafaz kedua tu hanya semata-mata nak mentahkidkan lafaz pertama, tak boleh. Sebab masa dari segi huruf tu
jauh dari segi huruf tu, ikut pandangan mahkamah lah. Tapi kalau dari segi huruf, ikut pandangan mahkamah jawab masa tu tak jauh. Jadi kemungkinan besar mana lelaki ni, suami ni, dia buat lapan kedua tu untuk mentahkid ke lapan pertama, muat lapan pertama. Dia jadi satu lah. Baik, kemudian namun jika pulangan tersebut berturutan, jika pulangan tersebut berturutan dengan niat membuat penegasan, maka jatuh talak satu. Nampak? Nampak? Talak tu berturutan. Saya talak kau dengan, saya ceraikan kau dengan talak satu, saya ceraikan satu kan. Jadi dia nak mentahkidkan pertama kan. Jadi jatuh satu. Kalau bukan tengok ni bukan mentahkid kan, apalagi ada selang pula masa kan, mungkin dalam setengah jam ke kan. Pukul 9.30 pagi suami lapangkan talak pertama, 9.30 pagi suami lapangkan talak kedua kan, pukul 10 pagi suami lapangkan talak ketiga kan. Walaupun disebut satu, tapi dikira tiga. Jadi walaupun jika perulangan itu dengan niat talak tiga, maka jatuh talak tiga. Walaupun jika perulangan itu dengan niat talak tiga, maka jatuh tiga. Untuk yang atas tu lah. Namun jika dia mengulangi tanpa niat, berdasarkan zahir lafaz, begitu juga jika dia mengulangi tanpa niat, berdasarkan zahir lafaz, maka jatuh satu lah. Baik, kemudian nombor 4. Jika suami berkata kepada isterinya, insya-Allah engkau tercerai. Insya-Allah anti talikun. Insya-Allah, sempat disebut insya-Allah kan? Sempat disebut insya-Allah tu. Ini suami yang baik ni. Suami yang baik, suami yang bagus kan? Dia kata insya-Allah, dia kata engkau tertalak, kau tercerai. Dalam hal ini talak tidak jatuh sekiranya suami mentaklik talak itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Pandai suami ni buat taklik. Pengelaan taklik dengan kehendak Allah Ta'ala. Hal ini adalah kerana kehendak Allah Ta'ala sesuatu yang kita tak tahu. Betul tak? Kehendak Allah Ta'ala mana dia tahu? Betul? Jika suami tidak bermaksud mentakdir talak dengan kehendak Allah, bahkan bertujuan untuk mendapat keberkatan, ataupun tiada sebarang maksud, maka talaknya jatuh. Jika suami tidak bermaksud mentakdir talak dengan kehendak Allah Ta'ala tadi, walaupun disebut insya-Allah, tapi dia pun tak tahu apa makna insya-Allah, dan orang sebut, dia pun sebut insya-Allah, insya-Allah kan. Bahkan tujuan untuk mendapat keberkatan, ataupun tiada sebarang maksud, maka talaknya jatuh. Itulah tadi. Baik, kemudian yang kelima, 11.5. Jika suami mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi suami, isteri mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh suami, seperti isteri berkata kepada suaminya, hai si sapih, hai si bodoh, atau dia kata pada suaminya, hai si keji, hai lelaki yang keji kan. Lalu suami pun menjawab, jika aku seperti yang engkau ucapkan, engkau pun tertalak kan. Jika lalu suami berkata, jika aku seperti yang kau maksudkan, ucapkan, engkau tercerai. Andainya suami membalas kata-kata cacian isterinya untuk menunjukkan kemarahannya dengan lafaz talak, maka talaknya jatuh, walaupun suami bukan seperti yang dikatakan oleh isteri. Hal ini seolah-olah suami berkata, jika aku sebagaimana sangkaanmu, engkau tercerai. Jika jika aku sebagaimana engkau sangkaan tadi, maka engkau pun tercerai. Barulah dia tercerai lah.
Sementara itu, sekiranya suami mentaklid lafaz talak itu dengan wujudnya sifat bodoh atau keji atau tanpa sebarang maksud, maka talak jatuh apabila sifat yang ditaklikkan dengan talak itu benar-benar wujud. Oleh itu, jika suami bukan seorang yang bodoh atau keji, maka talaknya tidak jatuh. Orang yang bodoh